Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan terangkan sedikit informasi lah. Okay, pengenalan kepada set induction dan juga teaching aid. Bagaimana kita nak bangunkan set induction, letakkan set induction dalam kita punya lesson plan, and what are the teaching aids yang kita boleh guna sewaktu micro teaching kita dan sewaktu pengajaran dan pembelajaran kita nanti. Okay, what is a set induction? So pertama sekali kena faham lah apakah itu set induction. So, set induction refers to the process of using a thought-provoking statement, interesting fact, or an audio-visual stimulus at the beginning of a lecture to gain students' attention and give an overview about the lecture topic. Jadi sebenarnya kita masuk je kelas, kita nak bagi student tu pay attention dekat kita. So bagaimana caranya? Takkan masuk-masuk, okay macam tadilah. Takkanlah masuk-masuk dalam kelas je saya kata, hari ni kita akan belajar tentang set induction dan juga teaching aid. Okay, mungkin yang itu agak bosan. Okay, bagi saya, sebab saya menyampaikan teori kepada pelajar tentang bagaimana untuk mengajar. Okay, jadi what you can do adalah kita masuk dan gunakan pelbagai teknik dan cara bagaimana untuk attract perhatian student. Kita tahu pelajar sebelum masuk kelas mungkin pelajar tengah bermain, pelajar tengah buat kerja lain. Macam mana kita nak attract dia sebagai attract dia pergi kepada pay attention pada kita untuk kita meneruskan kita punya kelas pada waktu itu, untuk start lah kelas kita pada waktu itu. Okay, so why set induction is important? So first is to motivate learners and get them interested in the lesson. Nak attract dia punya attention. Okay, second is to get them focused and curious on what is to be learned. Jadi mestilah selain curiosity ni sangat bagus, tanda tanya kita macam bila pensyarah ataupun cikgu kita masuk, tapi kita tengok muka dia kenapa dia macam ni apa yang dia nak ajar hari ni. So dia bertanya kepada diri dia sendiri, barulah kita berjaya sebenarnya untuk attract dia punya attention. Kemudian set induction is important to establish a link between what students had known before and what is to be learned. Kadang-kadang tak semestinya apa yang kita ajar hari ini adalah apa yang kesinambungan daripada apa yang kita ajar pada kelas yang sebelumnya. Kadang-kadang juga ia adalah satu topik baru, tetapi paling tidak mesti ada pengetahuan sedia ada pelajar tentang perkara yang berkaitan dengan topik tersebut. Okay. Kita ambil contoh, hari ni saya nak bercerita, katalah hari ni awak nak discuss tentang reka bentuk pen ni kan. Okay. Jadi mungkin awak tanya dengan pelajar, pen ada berapa banyak warna? Okay. Ada warna merah, ada warna biru. Okay. Ada yang kata, apa jenis-jenis pen yang ada? Ada marker pen, ada pen dawat basah, ada pen dawat kering kan. Okay, so itu maknanya mereka tahu sebelum ni ada pelbagai jenis pen. So hari ni kita nak belajar bagaimana kita nak mereka bentukkan pen ini supaya dia jadi lebih ergonomik. Contohnya begitulah. Itulah yang dimaksudkan dengan set induction. Okay, kita nak linkkan between apa yang mereka tahu dengan topik pada hari ini. Okay, and lastly, set induction is important to give meaning to a new concept or principle, such as giving example. Itu seperti yang saya bagi tadi lah. Time allocation is within 2 to 5 minutes, which is the ideal time, but usually make it short. Okay, pendek sahaja sebab allocation masa kita kadang-kadang dalam satu masa untuk subjek teori mungkin dalam 50 minit sahaja. So katalah 5 minit tu dah kita gunakan untuk set induction. Nanti kita ada introduction lagi, kita ada development lagi. So pembahagian masa tu kena betul lah. Tapi jangan exceed sampai 10 minit. Lebih je daripada 10 minit, mereka punya attention tu dah mencapah dan lari ke tempat lain. Okay, alright. So this is the principle of set induction. Okay, ini adalah dia punya prinsip-prinsip yang kena ada. Yang pertama is suitable with prior experience and abilities of the students. Jadi kalau waktu awak mengajar pelajar tingkatan ataupun pelajar tahun 1 dan 2, jangan pula awak expect mereka punya experience ataupun mereka punya ability itu adalah daripada pelajar tahun 4 ataupun tahun 3. So dia macam tak match. So bila kita matchkan dengan pengetahuan sedia ada, make sure dia mesti inline dengan dia punya pengalaman lah. Interesting, engaging and able to increase student curiosity. Okay, meningkatkan perasaan ingin tahu pelajar. Itu dia punya the gist of set induction. Kemudian you relate prior knowledge with the present learning objective. Okay, kemudian barulah kita boleh mesti ada relation. Jangan kita tanya sebelum ni ada pen warna apa? Ada merah, ada biru, warna hijau. Lepas tu dia just hanging macam itu je, tak ada relation between
apa yang awak cuba tanya kepada pelajar dengan apa yang awak nak ajar pada hari ini. And last sekali, is able to deliver and achieve the learning objective in a short time. So paling tidak pun lepas yang awak tanya soalan tu, okay, maknanya mereka tahu ada variasi warna pen, ada variasi bentuk ataupun jenis pen. So hari ni kita nak design, okay, pen mengikut kesukaan dan cita rasa masing-masing. Okay, so dia boleh relate lah dengan the learning objective dalam masa yang sangat singkat. Okay. So teknik-teknik set induction ini, pertama is attraction. So antara contoh-contohnya boleh gunakan tone yang berbeza. Okay, boleh gunakan lower tone. Kadang masuk dalam kelas, senyap je, tengok dia pelajar macam gitu kan. Awak rasa hari ni kan, awak rasa hari ni hujan ke tak? Contohnya macam tu. So mereka akan curious. Hujan ke tak agaknya petang nanti hujan ke tak? So mungkin rupanya hari ni awak nak cerita pasal sistem persaliran. Okay, macam mana kesan hujan kepada sistem saliran air, sistem saliran di kawasan perumahan lah, contohnya macam tu. Okay, mungkin tiba-tiba awak gunakan nada suara yang tinggi, kata tiba-tiba awak menjerit, Leha, tolong angkat kain baju tu, hujan dah turun, contohnya macam itu. Okay, so dia macam it's like you need to attract dia punya attention dekat dalam kelas lah. Okay, boleh juga guna movement or motion, ada eye contact, boleh berlakon. Okay, boleh juga tak buat apa-apa, bagi attention. Mungkin waktu tu kita nak bercerita tentang tapi susah jugalah berbahagian dengan sikap ni, nak relatekan dengan kita punya pelajar-pelajar KV kan. Boleh juga buat tanpa buat apa-apa, but you have to be creative lah. Okay, using nak attract ni kan. Nanti saya nak tengok macam mana awak letaklah dalam awak punya RPH dan bagaimana awak melakonkan lah set induction ni nanti. Okay, kemudian yang seterusnya mesti ada motivation, which is apa yang kita nak buat. Kita nak motivate pelajar untuk increasekan rasa ingin tahu dia, increase the curiosity. Kemudian kita boleh gunakan juga cara storytelling, boleh guna critical and challenging questions lah. Okay, boleh macam-macam cara. Okay, and then mesti guna mesti relate. Okay, using relatable question, explain how to complete the task and explain the activity or task prepared. And last sekali, dia punya structure, dia mesti relate dengan current objective. Sama juga macam yang saya terangkan pada sebelum ni lah. And relate dengan student punya interest and juga experience. Okay, so the first activity that you need to do is, you search the internet. Dekat internet ada banyak contoh-contoh set induction. And provide satu example of set induction that you can use in your lesson plan. Boleh letak dekat dalam RPH. And also for yang punya micro teaching practice dan untuk cerapan nanti. So remember, semasa sebelum cuti semester ini, cuti mid semester, awak akan sediakan RPH yang lengkap lah. Termasuk mulai dari set induction dan seterusnya. Naik je, kita akan buat dia punya pencerapan untuk practical training lah. Maknanya awak kena practice, awak kena berlakon. So macam mana awak berlakonkan set induction tersebut? Jadi kena pilih satu aktiviti yang dalam sesuai untuk diletak dalam RPH, dalam masa sama sesuai untuk awak lakonkan. Kena make sure awak boleh buat lah. Jangan awak tulis kat dalam tu storytelling, tapi bila awak bercerita kepada pelajar tak nampak menarik pun. Okay, so make sure it has to attract the attention of the student. So bila dah masuk dalam RPH, masuk dalam template dan sharekan dekat dalam kita punya Padlet. Okay, so that one is for set induction. Next is teaching aids and teaching materials. Yang ini kena jelas. Apakah perbezaan antara teaching aid and teaching materials? Teaching aids adalah alat bantu mengajar. Kita panggil peralatan. Okay, and teaching materials adalah bahan bantu mengajar. Okay, what are the difference? So teaching aids, alat bantu mengajar ni adalah tools and equipment used to supplement the classroom instruction and enhance the student interest. Dia lebih kepada peralatan, facility, help to create effective teaching and learning environment. Okay, contohnya adalah laptop, projector dan juga whiteboard. So kalau ada whiteboard, boleh tak kita menjalankan kelas? Boleh kita menjalankan kelas, cuma disukar untuk kita sampaikan. Kita boleh tak menjalankan kelas tanpa whiteboard, tanpa projector contohnya. Okay, kalau projector tak ada, tak boleh nak showkan laptop, so terpaksa melukis dekat whiteboard. Lebih kurang macam itulah. Jadi without the ABM, the teaching and learning process is not very conducive. Tetapi masih boleh dijalankan.
Okay. Jangan letak nanti kalau macam kita letak dalam RPH tu, yang kami nak bukanlah alat bantu mengajar sahaja, tetapi mesti adalah bahan bantu mengajar sekali. Apa itu bahan bantu mengajar? Teaching materials BBM. It serves to catalyze the effective instruction, okay, and assist learner in achieving the set of learning outcomes. Kalau contoh, awak nak mengajar tentang sistem saliran, ambil contoh sistem saliran, dan perkara yang sedia ada pelajar perlu tahu adalah jenis-jenis sistem saliran yang ada. Tetapi awak tidak sediakan bahan bantu mengajar tersebut. Okay? Awak sekadar berkata-kata je cakap contoh-contoh sistem saliran yang ada adalah A, B dan C. Okay? Jadi bila bahan bantu mengajar tak ada, dia tidak membantu pelajar untuk achieve the learning outcome. So dia memang tak nampak apakah jenis-jenis sistem saliran yang ada. So apa yang awak boleh buat adalah awak menyediakan bahan bantu mengajar ni dari pelbagai jenis. Okay, so kita ada printed version, okay, kita ada audio, ada visual, ada audio visual dan juga ada electronic interactive. So seperti contoh handout. Okay, handout jatuh kategori printed version lah. Kemudian ada music, itu kategori audio. Kemudian ada chart tu macam carta ataupun awak boleh buat gambar, print out gambar ke, itu dia akan jadi visual. Real object pun visual juga. So macam contoh kalau kita nak cakap pasal pen, so awak bawa pen tersebut, so ini adalah real object. Okay. Kemudian ada slide yang mungkin ada dengan gambar dan juga bunyi, so dia akan jadi audio visual. Films and video also is audio visual. And then tablets dengan apps akan jadi electronic interactive ataupun awak bawa laptop. Okay, mungkin laptop tu ada perisian ke dekat website ke apa yang pelajar boleh bergila-gila buat. So itu akan jadi electronic interactive lah. Okay, so the next activity would be, okay, search the internet and also provide one example of teaching aid and teaching materials that you can use in your lesson plan. So saya faham bahawa alat bantu mengajar itu perlu ada untuk suasana teaching and learning yang lebih kondusif. Dalam masa yang sama, bahan bantu mengajar juga perlu ada sebab itu adalah sebahagian daripada pembakahan. Alright, jadi especially untuk engage lah between the students and the learning objective supaya hasil pembelajaran tu tercapai dengan baik. So sekarang awak perlu cari one example of teaching aid, okay, and one example of teaching material dari segi dalam bentuk audio atau audio visual type, satu contoh of teaching material dalam bentuk electronic interactive type, dan satu contoh of teaching material dalam bentuk visual or printed type. Okay, so gunakan teaching aid dan juga teaching materials ini dalam awak punya RPH nanti. So mungkin untuk set induction belum ada lagi teaching aid ataupun teaching materials, mungkin sekadar activities untuk set induction sahaja, tetapi just prepare this activity so that you will use it dalam peringkat development dekat RPH nanti. Mungkin dalam interaction ataupun dalam peringkat development dan juga assessment lah. Assessment juga mungkin boleh menggunakan BBM dan juga ABM, tak ada masalah. So yang itu kita akan guna sepanjang kita punya micro teaching ni. Maknanya it will be used berulang kali lah maksudnya. Okay, so sediakan kedua-dua aktiviti ini, masukkan dalam RPH, nanti dah buatkan RPH untuk set induction, letakkan dalam Padlet dan from time to time saya akan semak. So kita akan tengok dan penambahbaikan lah bagaimana untuk menambah baik set induction RPH tersebut. Okay, so untuk minggu ini itu saja. So kita jumpa lagi next week. Thank you.